A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul Azim, surah Sad, ayat yang ke-29. Jom kita sama-sama perhatikan terjemahan pada ayat yang 29 ini. Allah SWT menyebutkan, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yakni dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Ini terjemahan kepada ayat 29 di dalam surah Sad. Baik, tuan-puan, apa yang kita boleh belajar daripada ayat ini? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu proses yang saya nak tunjukkan kepada tuan-puan, apakah itu tadabbur? Apa yang sepatutnya kita dapat bila mana kita buat tadabbur tadzakur? Perhatikan ayat terjemahan dia, tuan-puan. Yang pertama, mesej yang kita boleh belajar daripada ayat ini berkaitan kitab ini yang Allah turunkan kepada siapa, tuan-puan? Tak ada apa masalah, sila Puan Liza, siap angkat tangan. Umat Nabi Muhammad, kita sebagai orang Muslim. Subhanallah, terima kasih. Kitab ini diturunkan tidak lain tidak bukan untuk kita semua, tuan-puan. Kitab ini bukan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tidak. Kitab ini bukan diturunkan kepada para ulama sahaja. Tidak. Kitab ini tidak diturunkan kepada orang-orang yang mengaji dalam agama Islam sahaja. Tidak. Tapi kitab ini diturunkan untuk siapa? For you and me. Cewah, boleh tak macam tu? For you and me. And for everybody else. Untuk setiap seorang yang sedang mendengar, untuk setiap seorang yang dalam bilik ini, seorang yang sedang menghadiri kelas talaki dan tadabbur ini, Al-Quran ini adalah untuk anda. Al-Quran ini untuk siapa? Untuk saya. Okey, kenapa dengan Quran? Ada apa dengan Quran kalau dia untuk saya? Allah sambung lagi dalam ayat tu, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya. Kalau dalam bahasa Arab, dia membawa maksud berkat. Tuan-puan, kita biasa dengar perkataan berkat, betul? Kalau contohnya kepada adik-adik dekat sini yang sedang menghadiri kelas ni, apa doa makan yang biasa kita baca? Allahumma barik lana. Kan? Kita sebut apa? Wahai Tuhan kami, berkatilah kami. Persoalan dia, tuan-puan, apa yang dimaksudkan dengan keberkatan? Kan? Mungkin kita tak pernah tanya. Kita selalu kata bila orang kahwin, moga diberkati kenduri ini, pasangan ini, moga diberkati makanan ini, moga diberkati perjalanan ini. Tapi the question is, apakah itu berkat? Ada yang nak berkongsi kefahaman kita, apa yang kita faham dan berberkat? Sebab apa? Allah ada cerita Al-Quran ni berkat. So kita kena fahamlah. Okey, Al-Quran untuk saya, ya, kenapa dengan Quran ni? Allah kata Quran ini adanya keberkatan. The question is, apakah itu keberkatan? Okay, Muhammad Hekal. Silakan, ada raise hand dah tu. Terima kasih. Saya cuba Ustaz Kongsi, Adakah silakan. barakah tu bertambah kebaikan? Subhanallah. Terima kasih banyak Tuan Hekal. Terima kasih Ustaz. Bertambah-tambah kebaikan. Sangat tepat. Kalau ikut dalam bahasa kamu, memang pernah baca kamus bahasa Arab mungkin Tuan Hekal ni. Memang dimaksudkan dengan berkat ini bertambah-tambah kebaikan, ataupun dalam bahasa Arab ni dia bunyikan sebagai ziyadatul khair, ataupun bertambahnya kebaikan itu. Tapi ada lagi satu, dia bukan sekadar kebaikan yang bertambah, tapi subutul khair, kebaikan yang tetap. Sebab apa kadang-kadang tuan-tuan puan, satu kebaikan, bila mana kita dapat kebaikan yang banyak, tendensi ataupun kebolehan ataupun boleh tak banyak lagi barang lagi senang kita nak hilang kebaikan tu. Lagi susah kita nak simpan, ataupun lebih baik untuk kita nak simpan satu kebaikan tapi kita pastikan dia kekal. Mana lagi senang untuk kita kekalkan satu nikmat tu? Sudah tentu kalau ada satu. Tapi berkat ni tuan-puan adalah satu perkara yang banyak at the same time dia kekal. Itu adalah berkat. Dan kita nak semua perkara ni dalam kehidupan kita. Kita nak masa kita berkat, tuan-puan. Kita nak rezeki kita berkat, tuan-puan. Kita nak supaya tenaga kita berkat. Walaupun dalam usia lanjut, tapi Allah bagi lagi tenaga. Allah bagi lagi keupayaan untuk melakukan amal kebaikan. Ini dia keberkatan. Semua jenis kehidupan ataupun semua jenis aspek dalam kehidupan kita, kita mahukan keberkatan. Tapi macam mana?
Sekarang ni persoalan ni bagaimana kita nak dapat keberkatan tu. Allah kata dalam ayat yang sama, liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Untuk kita nak merasai keberkatan, untuk kita nak merasai Al-Quran itu adalah untuk kita, untuk saya. Kita kena melalui proses yang kita namakan sebagai tadabbur dan tadhakkur.